Hai, Assalamualaikum. Saya Nurhaiti Putra Omar. Saya student dari KUPTM KL dan saya dari program AB201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syairah binti Muhammad Syarudin. Saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan yang akan membentangkan tajuk ibadah dalam Islam. Istilah ibadah dalam perspektif Islam mempunyai pengertian yang amat luas dan ia bercirikan hal berikut. Ianya yakin bahawa pihak yang disembah atau yang ditujukan ibadah dipatuhi, ditaati dan diperhambakan diri dan ibadat iaitu tentunya dalam konteks Islam. Allah SWT memiliki kebesaran dan keagungan mengatasi segala sesuatu yang lain secara penuh sedar dan faham. Menurut serta mengikat diri dengan segala suruhan dan larangan Allah SWT atas asas bahawa Allah SWT adalah satu-satunya sumber segala sesuatu yang dipunyai oleh hamba yang melakukan ibadah. Cinta manusia di muka bumi bukanlah secara percuma tanpa sebarang tugasan atau matlamat yang perlu. Sebaliknya ia menuntut kepada suatu kegiatan yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk ditunaikan oleh semua makhluk. Pelaksanaan tersebut bukanlah secara paksaan tetapi memerlukan kepada kepatuhan yang seterusnya akan melahirkan rasa cinta dan juga ikhlas. Secara umumnya ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus merupakan perintah-perintah wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir dan seumpamanya. Ini bersifat taufiqiyah iaitu dilakukan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syarak dan sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW tanpa boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda Rasulullah SAW berkata, "Sembahyang kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang." Sahih Bukhari. Manakala ibadah umum ialah segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya. Ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan sama manusia atau makhluk dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga sesetengah dari ulama menambahkan ibadah ini kepada beberapa lagi jenis ibadah. Antaranya ialah ibadah badaniah, tubuh badan seperti sembahyang, menolong orang dalam kesusahan. Seterusnya ibadah maliyah, iaitu harta benda seperti zakat, memberi sedekah, derma dan lain-lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang ibadah Islam, contoh dia seperti solat, berzikir, berqiyamul lail, berpuasa, itu semua adalah ibadah Islam. Dan ibadah Islam ni sebenarnya sangat sinonim dengan kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim, iaitu mengerjakan atau melakukan sesuatu perkara dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada apa dengan ibadah ini dan apa tujuan ibadah sebenarnya? Allah telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Ada juga dalam ayat yang lain yang mana kita sering mengadu dalam solat. Ada satu ayat yang kita selalu baca untuk rukun solat keempat dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami berabdi dan menyembah dan kami meminta pertolongan. Na'budu itu menyatakan kami beribadah dan kami bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan yang lahir dari kesedaran bahawa yang ditaati itu adalah kekuatan yang maha dahsyat, yang kita tak tahu betapa besarnya dan betapa agungnya dia dan betapa hakikatnya di luar kemampuan kita. Itu makna ibadah. Ini maksudnya bila kita sebut aku adalah hamba Allah, abdi kepada Allah. Abdi ini adalah hamba sahaya, dan hamba sahaya adalah seorang hamba yang tak memiliki sesuatu.
apa yang dimilikinya adalah milik tuan dia. Jadi, seorang hamba tak akan melakukan sesuatu, kegiatan ataupun perbuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba tak akan melakukan sesuatu kecuali dengan dia cakap insya-Allah jika Allah menghendaki. Dan seorang hamba juga tak memiliki sesuatu. Jadi apa yang dimilikinya adalah milik Allah dan dia gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan kana budu, kami menyembah, dengan kata kami, sebenarnya Islam menganjurkan bersifat kekitaan, bukannya bersifat individualisme dalam beribadah semata. Tujuan hukum Islam adalah aturan yang telah dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan juga di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah kemudaratan atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Wajib adalah suatu yang harus dilakukan oleh seorang Muslim yang telah dewasa dan waras, di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya, solat 5 waktu, pergi haji jika seseorang itu berkemampuan, membayar zakat dan lain-lain. Seterusnya, sunat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak disanakan tidak berdosa. Contohnya, solat puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, solat tahajud, memelihara janggut dan sebagainya. Selain itu, haram adalah satu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat Islam di mana pun mereka berada. Jika dilakukan akan mendapat dosa dan seksa di neraka kelak. Contohnya, bermain judi, berminum arak, berzina, derhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah dan lain-lain. Manakala makruh pula adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, posisi makan minum berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Masyita binti Karanua. Saya wakil bagi untuk menjawab soalan yang akan diajukan. Pertama, adakah batal puasa jika menggunakan ubat untuk mata seperti Almo semasa berpuasa? Jawapannya, pesakit mata yang menggunakan ubat mata seperti Almo dengan cara menitikkannya ke dalam mata semasa berpuasa tidak batal puasa kerana ia termasuk dalam kategori anggota yang berongga. Baiklah, soalan yang kedua. Sejak balik, saya tidak pernah menggantikan puasa yang ditinggalkan. Bagaimana untuk menggantikannya? Saya lupa jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Umur saya sekarang 24 tahun dan telah balik pada usia 12 tahun. Baiklah, kita ada jawapan. 3 perkara yang perlu dilakukan oleh saudari. Yang pertama, taubat memohon keampunan Allah kerana melanggar dan meninggalkan suruhannya. Yang kedua, wajib menggantikan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ketiga, wajib membayar fidyah. Fidyah akan berganda dari tahun ke tahun jika puasa digantikan dalam tahun yang lain. Saudari hendaklah menggantikan puasa tersebut sebanyak 360 hari. Sekiranya saudara terlupa jumlah hari puasa yang ditinggalkan, berusaha mengingatkan kembali bagi menggantikannya. Dalam masa tersebut, saudara hendaklah membayar fidyah secupak bagi sehari puasa yang ditinggalkan kepada fakir miskin setiap tahun. Assalamualaikum, nama saya Aurora Patricia. Saya merupakan salah seorang wakil dan saya akan menjawab soalan-soalan yang telah ditanya oleh pelajar KUPTM. Soalan pertama ialah, sekiranya perkara yang menghalang seseorang itu solat telah hilang sedangkan waktu solat masih ada, wajibkah dia bersolat? Okay, di sini jawapan ialah, jika kedatangan sesuatu yang menyebabkan terhalang untuk melakukan solat seperti gila, pitam atau kedatangan haid dan nifas bagi seorang perempuan dalam waktu solat sekadar mencukupi untuk melakukan solat sedangkan ia belum lagi mengerjakan solat ataupun kadar masa yang mencukupi,
untuk bersuci yang tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, seperti orang yang menggunakan tayamum sebagai ganti air, atau mereka yang kencing tidak lawas, atau perempuan yang kedatangan darah penyakit. Maka mereka wajib mengqada solat tersebut dan juga solat yang diniatkan dengan jamak terakhir. Soalan yang kedua ialah orang yang ada mempunyai solat qada, apabila dia hendak mendahulukan solat qada yang pasti waktu tinggal hanya mencukupi untuk 1 rakaat solat dalam waktunya. Dalam keadaan sedemikian, mestikah dia mendahulukan solat qadanya atau mendahulukan solat waktunya? Jawapannya ialah hendaklah dia mendahulukan solat qadanya daripada mendahulukan solat yang masih ada waktunya, walaupun hanya sempat 1 rakaat sahaja. Kesimpulannya ialah sesungguhnya Islam adalah agama yang indah kerana melingkupi segenap aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, seluruh perbuatan itu adalah dikira ibadah sekiranya memenuhi segala syarat dan ditetapkan. Agama Islam ialah ibadah yang dilakukan, terutama ibadah khusus, dan tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia kerana ibadah itu sangat besar terhadap kehidupan seseorang Muslim, sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Seluruh kehidupan ini bagi seseorang Muslim adalah untuk dunia dan akhirat, kerana dunia ini hanyalah tempat sementara bagi manusia melakukan kebajikan dan kebaikan. Malah di akhirat kelak nanti tempat abadi selamanya. Segala yang diperintahkan oleh Allah SWT pastinya manfaat kepada manusia itu sendiri. Sebagai kesimpulan kecil, ibadah bermaksud merangkumi segala perkara yang disukai oleh Allah dan diredainya. Dalam kata lain, ibadah ialah segala aktiviti manusia yang zahir dan batin dalam mengerjakan sesuatu perkara atau meninggalkannya semata-mata dengan niat untuk mencari keredaan Allah SWT. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.